Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah kerana kita telah berada di fasa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di fasa 10 hari terakhir ini, Rasulullah akan mengetatkan kainnya dan juga akan mengejutkan ahli keluarganya untuk bersama-sama membangunkan malam Qiyamul Lail. Jadi semoga kita juga dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berbicara tentang kesihatan mental dan juga pengurusan emosi juga tekanan. Jadi bila kita sebut tentang kesihatan mental, ramai orang yang hanya menekankan atau yang melebihkan tentang kesihatan fizikal, kesihatan spiritual, kesihatan sosial, sedangkan dalam kesihatan manusia itu dia boleh terbahagi kepada 4, iaitu fizikal, spiritual, sosial dan juga mental. Mungkin ramai yang takut ataupun yang kita kata tabu, pelik bila kita sebut tentang kesihatan mental. Kesihatan mental ni antara benda-benda pelik yang mungkin yang dah jadi stigma dalam masyarakat ataupun dah jadi norma masyarakat. Bila kita kata seorang tu tidak sihat dari segi mental, dia ni macam mungkin satu benda dia lemah kan. Mungkin satu benda orang mengatakan orang yang tak sihat dari segi mental ini dia mempunyai iman yang lemah, mempunyai hubungan dengan Allah yang lemah, yang kurang. Dan juga ada juga stigma yang mengatakan macam contohnya lelaki kena kuat, lelaki tak boleh lemah. Jadi orang yang ada masalah mental ni dia tak boleh tunjukkan kelemahan dia. Juga ada yang stigma yang mengatakan orang yang ada masalah mental ni ialah orang yang gila. Jadi banyak stigma-stigma dalam masyarakat yang berlaku sekarang ni menyebabkan orang tak banyak bercerita tentang kesihatan mental. Jadi tapi yang sebenarnya kalau kita jaga kesihatan mental, seseorang tu boleh berfungsi dengan optimal, dengan baik. Dia boleh bekerja, dia ada daya ketahanan yang tinggi dan juga dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Kalau kita lihat statistik pada tahun 2015 yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia sehingga 30% orang-orang di Malaysia ini mempunyai masalah mental. Maknanya itu satu statistik yang membimbangkan. Maknanya hampir 1/3 orang-orang di Malaysia ini mempunyai masalah mental. Dan kebanyakan daripada mereka ni berumur antara 16 hingga 19 tahun. Jadi mereka ni dalam kategori remaja ataupun awal dewasa yang baru nak mengenal tentang hidup, yang baru nak berjinak dengan kerjaya, keluarga dan sebagainya. Jadi mereka ni antara orang yang kita sebut vulnerable ataupun lebih terdedah, berisiko untuk menghadapi kesihatan mental. Dan disebabkan stigma-stigma yang saya sebutkan tadi, ramai yang tak mendapatkan rawatan di berjumpa doktor di klinik-klinik ataupun di hospital kerana stigma itu tadi. Maksudnya mereka takut apa orang akan pandang pada mereka jika mereka mempunyai masalah-masalah mental. Dan akhirnya hanya apabila keadaan itu serius, barulah mereka ini membawa orang-orang yang ada masalah ni untuk berjumpa dengan doktor. Kajian menunjukkan hanya 5 tahun selepas seseorang tu mempunyai masalah dari segi mental barulah dia berjumpa dengan doktor. 5 tahun ni sebenarnya satu jangka masa yang sangat lama, yang kalau lagi dilambatkan mendapatkan rawatan, lagilah seseorang itu lebih sukar untuk sembuh ataupun pulih daripada penyakitnya. Jadi banyak benda yang sebenarnya tugas kita lah untuk menyedarkan masyarakat betapa
pentingnya mendapatkan rawatan awal bagi orang-orang yang disyaki mempunyai masalah dari segi kesihatan mental. Jadi juga banyak jugalah pengalaman yang saya lalui sebagai seorang doktor psikiatri di salah sebuah hospital kerajaan di selatan tanah air ni. Melihat bagaimana orang-orang yang kali pertama datang jumpa doktor, mereka ni sudah terlalu kritikal. Mereka ni dah sampai tahap mengamuk, mengganas, mereka dah sampai tahap mencederakan diri sendiri, cuba membunuh diri, dan juga mereka ni sudah tidak boleh berfungsi seperti biasa. Kalau sebelum ni mereka boleh bekerja, mereka boleh bersosial, tapi disebabkan ada masalah kesihatan mental ni, mereka tidak dapat berfungsi seperti biasa. Dan lagi lambat mereka menerima rawatan, lagi sukar untuk mereka berfungsi seperti sedia kala. Jadi itu satu benda yang cabaran yang kami lalui lah dalam nak memastikan ataupun mempromosi kesihatan mental di kalangan masyarakat di Malaysia ini. Jadi bila kita sebut tentang kesihatan mental ni, bukannya bermaksud gila kan. Ramai orang yang fikir orang yang tak sihat mental ni maksudnya orang gila. Tapi kesihatan mental ni amat luas. Dia boleh jadi daripada seminima, seringan-ringan kondisi seperti kerisauan, mempunyai coping skill yang rendah, sehingga penyakit-penyakit yang serius seperti skizofrenia, kemurungan, bipolar dan sebagainya. Jadi tidak semestinya orang yang ada masalah mental ni adalah orang yang gila seperti yang orang-orang di luar sana sebutkan. Jadi tidak begitu. Jadi banyak sebenarnya punca-punca masalah kenapa seseorang itu boleh mengalami masalah mental. Kita boleh bahagikan kepada beberapa faktor. Contohnya faktor dari segi biologi, seperti sejarah keluarga, masalah kesihatan, masalah penyakit kronik, ataupun dari segi sosial seperti penyalahgunaan dadah, pengaruh rakan sebaya, konflik keluarga, ataupun masalah dari segi psikologinya seperti personalitinya, sifat rendah diri yang keterlaluan, dia punya keupayaan berfikir, dia punya intellectual quotient ataupun IQ, serta keupayaan dalam bersosial, dan juga dalam keupayaan dalam dia menghadapi sesuatu masalah. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mental. Dan stres juga adalah salah satu daripada faktor terbesar kenapa seseorang itu boleh mengalami masalah mental. Jadi pada hari ini saya lebih nak tekankan tentang tekanan, stres ataupun emosi. Dan kita nak belajar bagaimana cara-cara untuk menguruskan tekanan ataupun stres apabila kita menghadapi satu masalah itu. Okey. Jadi anda kemungkinan sekarang sedang stres. Saya faham. Maklumlah sekarang ni musim PKP, musim COVID, kurang kebebasan untuk bergerak. Ada yang masih belum boleh bekerja, kedai-kedainya masih tutup, belum buka sepenuhnya. Ada yang terpaksa ambil cuti tanpa gaji. Ada yang risau untuk keluar sebab takut dia terkena COVID-19. Ada berjauhan dengan keluarga kerana tak boleh merentas negeri. Jadi ada yang terpisah suami isteri, terpisah anak dengan mak ayah. Ada yang tak dapat pulang ke kampung halaman, terutamanya dalam keadaan nak raya minggu depan kan. Jadi ramai yang sedih, tak dapat beraya seperti biasa, mengunjungi sanak saudara, dan macam-macam lagi masalah lain seperti masalah persendirian lah, seperti masalah kewangan ke, masalah dengan rakan sebaya, dengan suami isteri, dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya kita ni memang tidak lari daripada masalah yang berlaku. Memang itulah lumrah kehidupan kita. Kadang-kadang bila berlaku masalah ini, memang kita akan mengalami stres. Itu ada satu benda yang normal. Stres itu normal. Tapi kebanyakannya hanyalah berlaku secara sementara. Tapi masalahnya apabila ianya berterusan ataupun berlebihan sehingga affect kita punya fungsi dalam kehidupan kita. Jadi apabila stres ni berlebihan, kadang-kadang kita akan rasa cepat penat,
kita rasa terlalu risau, kita akan mudah rasa burn out ataupun penat kan. Kita tak boleh bekerja, kita tak boleh bersosial macam biasa. Kita cuma rasa nak duduk sendiri dalam bilik, nak baring, tak nak buat apa-apa. Jadi sebelum tu, bila kita bicara tentang stres ni, adakah stres tu satu benda yang bermasalah? Ataupun stres ni semua ni tak normal ke ataupun tak elok ke? Jadi cuba kita bayangkan kita nak pergi satu tempat. Kita bawa kereta, tapi kita kena sedar bahawa kalau kita nak bergerak, kita kena tekan pedal minyak, baru kereta tu boleh bergerak. Tapi bila kita bergerak, kita tekan dengan secukupnya, dengan optimum, maka kereta tu baru akan bergerak seperti biasa. Tetapi apabila kita menekan pedal minyak tu secara berlebihan, maka kereta itu boleh terbabas, terjunam ke dalam gaung ke, dan menyebabkan kita ni kemalangan. Jadi begitu juga dengan stres. Stres ni boleh jadi satu benda yang bagus. Apabila dia ada kadar yang secukupnya, maka kita boleh berfungsi, kita boleh bergerak, kita boleh go forward. Kita boleh selesaikan masalah, kita boleh buat homework kita. Kalau tak ada stres, ni kalau kita bagi tugasan, kita takkan buat. Tapi bila ada stres, baru kita nak buat kan. Jadi perlunya ada stres tu sedikit. Tapi masalahnya bila stres itu berlebihan. Bila terlalu stres sampai kita ni tak boleh bagi tumpuan, kita tak boleh berfikir dengan lurus, kita tak boleh menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi itu masalah stres lah. Dan jika tidak dikawal, maka semakin lama prestasi akan menurun. Itu yang menyebabkan ramai orang yang tak boleh bekerja, yang kalau di tempat kerjanya macam bos dia marah dia sebab dia tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi banyak tanda-tanda stres yang kita pernah alami kan. Contohnya kalau stres yang berlebihan itu, seorang itu boleh menjadi gemetar, mulutnya akan sakit kepala, dia tak ada selera makan, dia akan cepat letih, dia akan tak cukup tidur, dia akan rasa gelisah dan lemah semangat. Jadi itu antara tanda stres yang berlebihan lah, yang kalau boleh kita tak nak alami pada diri kita. Jadi bila kita rasa stres, otak kita ataupun bila kita ada masalah, otak kita sebenarnya akan merembeskan sejenis hormon. Kita panggil hormon stres lah dalam bahasa orang awam. Stres hormon ni fungsi dia ialah untuk menyediakan kita ni dalam menghadapi masalah tu atau menghadapi stres tu. Contohnya dia akan meningkatkan degupan jantung supaya lebih banyak darah akan dipam ke otak dan seluruh badan. Dia akan meningkatkan kadar pernafasan kita supaya lebih banyak oksigen boleh masuk dalam badan dan meningkatkan keupayaan otak supaya kita lebih segar. Dia juga akan menaikkan paras gula dalam darah supaya kita ni lebih bertenaga. Dia akan buka anak mata kita supaya kita boleh melihat dengan lebih terang dan sebagainya. Jadi ini antara fisiologi normal manusia apabila kita ni berada dalam keadaan stres. Mungkin ada yang pernah dengar terma flight or fight. Di mana kalau kita stres, sama ada kita flight, contohnya kita lari, ataupun kita fight, maknanya kita lawan. Sebagai contoh lah, katakan kita ni sedang bersia-sia di taman ataupun di kawasan perumahan. Tiba-tiba ada seekor anjing liar, anjing ganas di hadapan kita. Apa yang kita akan buat? Ada dua kemungkinan. Sama ada kita akan lari ataupun kita akan berlawan dengan anjing tu. Dan kadang-kadang kita tak perasan, bila kita lari tu, kita berlari dengan sangat laju. Kalau ada pagar, kita boleh lompat pagar walaupun pagar tu tinggi. Jadi benda tu tak berlaku kalau kita tak stres. Benda tu hanya berlaku bila kita stres. Sebab itulah yang saya sebut tadi, maknanya hormon stres tadi dia berfungsi untuk meningkatkan kadar keupayaan badan kita supaya untuk berlawan dengan masalah ataupun stres tu. Jadi itu antara kelebihan stres.
Dan kalau kita memilih untuk berlawan dengan masalah tu, dengan anjing tadi tu, maka kita akan rasa lebih kuat, lebih bertenaga. Itu pun juga adalah kerana faktor hormon stres tadi. Itu adalah kelebihan stres, ya. Tapi masalahnya bila stres itu kita sebut kronik ataupun berpanjangan, sentiasa berlaku sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan benda tu bila hormon stres terlalu banyak, dia akan menyebabkan banyak masalah pada badan kita. Okey, kita akan cepat penat, masalah jantung kita bila berdegup terlalu laju, dia sampai satu masa dia pun agak penat. Gula kalau terlalu tinggi pun dia berbahaya pada badan. Jadi banyak masalah lain yang apabila hormon stres tadi tu terlalu berlebihan dalam badan. Okey. Jadi di sini pentingnya kita kena pasti tahap stres kita. Adakah pada tahap yang optimum, yang okey, yang acceptable, ataupun kita ni terlalu berlebihan dalam stres kita. Sebab kalau stres ini tak dijaga dengan baik, tak dikawal, tak diurus dengan baik, maka seperti yang saya sebut awal tadi, dia boleh menyebabkan banyak masalah mental yang lebih serius. Okey, dan pentinglah untuk kita kena pasti apa cara-cara yang kita boleh buat dalam kita nak menghadapi stres itu. Okey, kalau siapa yang belajar macam psikologi, mungkin dia tahu bagaimana cara-cara nak menguruskan stres. Jadi kadang-kadang kita ni pun banyak yang cuba sendiri kan, macam mana kita nak uruskan stres kita tanpa kita merujuk pada sesiapa yang lebih pakar, lebih arif. Dan kadang-kadang ada cara yang cara pengurusan stres tu yang baik, tapi ada juga yang sebenarnya banyak yang buruk. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsilah beberapa teknik ataupun cara bagaimana kita hendak menguruskan stres dengan cara yang baik. Saya pilih dalam 3 atau 4 sajalah, tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih banyak, sebenarnya banyak lagi cara-cara kita nak menguruskan stres kita. Okey, cara pertama ialah kita dengan cara kita sebut mindfulness. Okey, di sini kita cuba fokus apa yang berlaku pada waktu itu sahaja, pada waktu present. Okey, kita abaikan apa yang kita fikirkan pada waktu silam, apa yang kita fikirkan akan berlaku pada masa hadapan. Sebab bila kita risau, kita stres, kita akan banyak fikir apa kita dah buat pada waktu-waktu dulu, apa yang akan terjadi lepas ni. Jadi kita banyak berfikir benda-benda yang kebanyakannya negatif. Jadi dalam mindfulness ni dia lebih pada fokus tentang keadaan pada waktu itu. Okey, caranya ialah kita pilih satu tempat yang sunyi. Okey, contohnya dalam bilik kita, dan kita pejamkan mata kita. Dalam teknik ini kita fokus kepada pernafasan kita. Kerana bila kita stres, kita akan lebih bernafas secara laju. Bila kita bernafas laju, kita risau, kurang oksigen masuk dalam badan kita, dalam otak, dan menyebabkan kita ni boleh sakit kepala, tak boleh fikir dengan waras dan sebagainya. Jadi kita nak kawal kembali kita punya pernafasan. Okey. Jadi dalam teknik mindfulness kita tutup mata kita dan kita perhatikan apa yang keluar masuk melalui hidung kita, ya. Kita perhatikan corak pernafasan kita. Tujuannya ialah untuk menurunkan kadar pernafasan kita menjadi normal. Okey. Tapi kita jangan paksa untuk bernafas secara perlahan. Okey, maknanya kalau kita perhatikan, sebenarnya makin lama kita akan sedar yang dia akan makin perlahan. Kalau otak kita, fikiran kita macam menerawang, fikir benda-benda lain, fikir benda-benda yang silam, yang pada masa hadapan apa berlaku, kisah benda-benda lain, kita kembali kepada fokus kepada pernafasan kita. Okey. Dan buat benda ni selama 8 hingga 10 minit, dan kita akan sedar yang kita pada penghujung sesi itu kita akan sedar yang pernafasan kita akan kembali normal dan kita akan rasa lebih segar, lebih baik banding masa kita tengah stres. Okey, jadi itu adalah
satu teknik lah. Dan teknik ni perlukan kita buat berulang-ulang kali baru kita akan nampak kesan dia. Okey. Dan cara yang kedua ialah juga teknik pernafasan, tetapi kita sebut sebagai deep breathing exercise ataupun pernafasan secara dalam. Cara dia ialah dengan satu kita dalam keadaan duduk, kemudian kedua-dua tangan kita, satu kita letak dekat dada, satu lagi kita letak dekat perut. Okey. Kemudian saya menggunakan teknik 4-7-8. Maksudnya 4 tarik nafas, 4 saat tarik nafas, 7 saat tahan nafas dan 8 saat hembus nafas. Okey. Kemudian masa kita tarik nafas, kita tarik nafas melalui hidung. Okey, dengan perlahan tetapi dengan dalam. Kita tarik perlahan-lahan sampai kita rasa perut kita ni kembung macam nak pecah. Okey. Pada masa sama dada kita tetap, maknanya kita tarik nafas masuk dalam perut, bukan tarik nafas masuk dalam paru-paru. Okey. Dan kita akan perhatikan tangan pada perut tu yang akan turun naik, bukannya tangan pada dada kita. Okey. Okey. Kemudian bila kita tarik nafas melalui hidung selama 4 saat, kita tahan nafas kita untuk selama 7 saat. Okey. Dan selepas itu kita hembuskan nafas kita melalui mulut secara perlahan-lahan selama 8 saat. Okey. Dan bila kita hembus tu, maksudnya udara tu semua dah dikosongkan dari perut tu sampai perut kita kempis sangat. Maknanya 4 saat masuk, 7 saat tahan, 8 saat keluar. Dan kita buat benda ni sebanyak dalam 4 hingga 6 kali dalam satu sesi. Dan terutamanya bila kita dalam keadaan risau, panik, dan benda ni akan banyak membantu mengawal pernafasan kita. Fungsi dia pun sama macam saya sebut tadi, supaya bila kita bernafas secara perlahan, regular, kita akan rasa lebih tenang, lebih segar, dan lebih boleh berfikir secara rasional lah. Okay, jadi itu adalah 2 teknik yang fokus tentang pernafasan. Kemudian cara ketiga ialah dengan cara kita menenangkan emosi melalui imajinasi. Okey, imajinasi ni kita pilih satu keadaan yang menyebabkan kita ni akan rasa tenang, tenteram. Sebagai contohnya, sama ada kita berada di tepi pantai, di kawasan laut, di kawasan tasik, di kawasan air terjun ke, ataupun kalau orang yang suka hiking, naik gunung, mana di Gunung Ganang, di kawasan hutan, ataupun kalau orang yang suka terbang, maknanya dia berada di awanan. Jadi kita pilih satu situasi yang kita paling suka, yang kita rasa akan paling menenangkan kita. Sebagai contoh, katakan saya pilih kawasan air terjun. Okey. Jadi kita pilih kita duduk dalam satu bilik yang sunyi, yang tenang. Kita tutup mata kita dan kita bayangkan kita berada di kawasan air terjun itu. Okey. Kita bayangkan kita berada di situ, kita rasa kita boleh dengar deruan air terjun. Kita boleh rasa angin yang bertiup ke arah kita sepoi-sepoi bahasa. Dan kita bayangkan kita celupkan kaki ke dalam air dan kita rasakan air itu betapa dinginnya, betapa sejuknya air itu. Dan kita lihat, bayangkan ada ranting-ranting kayu dari atas air terjun tu, dia jatuh ke dasar sungai. Dan kita bayangkan benda-benda tu semua dalam kepala kita. Kita seperti mana kita ni berada di kawasan tu. Jadi bila kita fikir benda tu beberapa minit, kita juga akan rasa lebih tenang. Okey. Jadi sama juga kalau tempat-tempat lain, kalau di laut. Jadi benda yang sama, kita berasa kita berada di pasir-pasir yang lembut. Kita boleh rasa kaki kita memijak pasir-pasir itu. Kita rasa ombak-ombak mengenai kaki kita. Kita rasa betapa dinginnya air laut itu, dengan bayu lautnya yang mendamaikan. Jadi benda-benda ni
kalau kita fikir beberapa lama, kita pun akan rasa lebih tenang. Jadi itu adalah teknik dari segi imagery ataupun imajinasi. Okey, dan cara yang keempat ialah jangan menyalurkan emosi itu ke arah perkara yang lebih baik. Sebab kebanyakan orang apabila dia tension, dia marah, dia risau, dia ni akan lebih, setengah orang tu dia macam dia akan cepat marah, cepat mengamuk, dia akan menjerit, dia akan cakap benda-benda yang tak baik, dia akan baling-baling barang. Jadi itu sebenarnya adalah satu coping skill, tapi coping skill yang tidak baik, tidak sihat. Jadi kita nak salurkan kepada coping skill yang lebih sihat, lebih bermanfaat. Okey. Jadi kita perhatikan apa yang kita suka buat. Setengah orang dia suka menulis, dia suka melukis. Jadi benda-benda ini kita boleh salurkan. Mana kalau dia tengah marah, dia tengah stres, dia buat benda-benda tu. Dia melukis ke, dia nak menulis apa-apa ke, cerita ke, maka dia akan salurkan stres tu ke arah benda yang lebih baik. Ataupun kalau seseorang tu dia suka buat benda-benda yang outdoor, seperti berjoging, bersenam, berenang, maka dia buat benda tu bila dia rasa stres. Jadi bila kita salurkan benda tu pada benda yang kita suka, pada benda yang lebih sihat, dia akan lebih membantu kita dalam mengurangkan stres. Okey. Tapi apa-apa pun kita jangan kita kena terima hakikat bahawa yang kita ni ada masalah dan kita stres. Okey. Sebab setengah orang bila dia stres tu, dia cuba macam dia nak tanamkan, dia nak benamkan perasaan tu. Dia macam dia nak hiraukan benda tu dengan harapan benda tu akan hilang. Tapi sebenarnya benda tu dia takkan hilang, dia akan datang kembali. Jadi kita kena terima. Satunya kita kena terima hakikat bahawa kita ni memang ada masalah dan kita stres. Jadi bila kita terima, kita akan rasa lebih tenang. Dan itu antara cara-cara lah, teknik-teknik yang kita boleh cuba dalam menguruskan stres kita. Tapi benda ni sebenarnya, teknik-teknik ni kena dilaksanakan secara berulang kali, secara kerap, supaya kita bila setiap kali kita stres, kita dah automatik akan terus buat benda-benda ni dan kita akan rasa lebih tenang. Kalau kita baru buat sekali dua, kadang-kadang dia tak nampak kesan dia. Tapi kalau kita buat berulang kali, baru kita akan perasan kesan yang baik yang kita harapkan lah. Okay. Walau bagaimanapun, sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa kembali pada Allah lah. Kita kena ingat bahawa hati-hati manusia ni dipegang oleh Allah. Segala masalah, segala emosi itu semua adalah ciptaan Allah. Dan kepada Allah kita kembali, kepada Allah. Sebab Allah lah yang boleh mengubah keadaan kita, kan, boleh mengubahkan perasaan kita, masalah yang kita hadapi. Jadi sentiasa berdoa, terutamanya dalam bulan Ramadan ni, berharap, bermunajat kepada Allah. Kalau kita ada apa-apa masalah, sekecil-kecil mana atau sebesar-besar mana masalah kita, apa-apa pun kena rujuk kepada Allah. Kalau dah habis ikhtiar, jangan segan, jangan malu untuk rujuk pada orang yang profesional, yang pakar lah. Jumpa doktor, jumpa kaunselor, jumpa psikologis. Jadi mereka ni semua boleh membantu kita dalam menghadapi stres kita. Mungkin masalah kita ni tak boleh diselesaikan mereka, tapi at least mereka ni boleh membantu dari segi bagaimana kita menghadapi stres. Sebab semua orang akan alami masalah yang sama, tetapi kita lihat respon yang ditunjukkan setiap orang berbeza. Ada orang masalah sama, tapi seorang tu mungkin dia tenang, dia terkawal, dia boleh terima, dia tak marah-marah. Tapi setengah orang lain, dia masalah yang sama, tapi dia sangat stres, dia sangat risau, dia sampai tak kemurungan. Jadi semuanya tu bergantung pada bagaimana kita respon kepada masalah tu. Itu yang kita nak cuba tolong dalam perbincangan kali inilah. Jadi insya-Allah tak ada penyakit pun yang boleh
tiada penyakit yang tiada ubat, tiada pernah kecuali mati. Jadi semoga Allah memberi hidayah dan pertolongan ke atas kita. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kita pun kalau siapa yang ada doa yang selalu kita amalkan dalam maksurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, dan daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Jadi doa ni kalau kita amalkan selalu, insya-Allah Allah akan bantu kita juga dalam kita nak menguruskan masalah stres. Okey. Saudara Anizan dia tanya kan, kalau makan banyak kalau stres okey ke doktor? Jadi makan ialah itu antara kesan stres lah. Bila kita stres, setengah orang dia lebih dia tak ada selera nak makan. Setengah orang tu dia akan lebih berselera nak makan. Jadi itu antara keburukan lah stres tu. Dan apabila kalau dia berpanjangan kan, menyebabkan berat badan menyusut ataupun naik dengan mendadak, menyebabkan banyak lagi komplikasi lain. Jadi sebab tu penting kita kena pasti stres. Kalau berlanjutan, mari kita kena tahu teknik-teknik nak mengawal stres, ataupun kalau tak boleh kita rujuk pada orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi insya-Allah itu sahajalah daripada saya, perkongsian tentang stres dan bagaimana kita nak menguruskan stres. Jadi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.